Okey, kita ada 9 orang pagi ni. Okey, lagi sekali Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah kita start sesi hari ni ringkas-ringkas sahaja. Minggu lalu ada banyak sikit kerja. Wih, kawan kita rambut baru. Okey. Minggu lalu macam banyak sikit tugasan saya bagi. Sekejap lagi kita lihat kawan-kawan yang dah hantar dengan saya. Saya dah buat saya makan. Yang belum hantar boleh teruskan hantar. Okey. Ada berapa orang 8 orang, 7 orang, 8 orang je yang dah hantar tugasan. Yang belum hantar saya harap kamu dah buat dan boleh hantarlah kalau ada masalah penghantaran tu nanti apa-apa boleh mesej saya lah bagi tahu apa masalahnya. Okey, supaya kita boleh selesaikan sama-sama lah supaya kamu boleh hantar tugasan. Okey, baik. Perkara pertama adalah saya nak cakap berkenaan dengan perubahan jadual waktu. Okey. Perkara pertama saya nak bagi tahu berkenaan dengan perubahan jadual waktu seperti yang kamu pun dah sedia maklum, bermula minggu ini kita dah jadual waktu yang baru. Okey. So jadual waktu kita untuk mata pelajaran RBT gabungan dua-dua kelas saya sekali 102 dan 106. Kelas kita adalah pada setiap hari Khamis, hari ini hari Khamis 8.30 hingga 10.30. Okey, kalau kita lihat di sini nampak perubahan jadual waktu tu daripada sebelum ni kita buat kurang lebih 1 jam. Sekarang ni kita diperuntukkan masa 2 jam. Okey, saya nak terangkan sedikit dulu kepada kamu berkenaan dengan waktu ni. Okey, mengikut jadual PDPR yang baru ni dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dia peruntukkan kita masa minimum. So untuk subjek RBT, masa minimum yang diberikan kepada kita adalah 2 jam seminggu. So apa berlaku pada kelas kita? Waktu itu dia dah dibahagikan lah, kurang lebih dibahagikan. Ada bahagian sesi PDPR dan sebahagian lagi adalah waktu dipanggil sebagai tutorial. Okey, bermaksud begini, saya akan guna sebahagian waktu untuk kita buat sesi Google Meet, penerangan daripada saya seperti sekarang ini. Kemudian ada baki waktunya itu sebenarnya adalah untuk kamu buat tugasan saya dalam waktu itu. Jadi hopefully menjelang jam 10.30 kamu dah selesai semuanya. Okey, kita dah selesai sesi Google Meet. Dan menjelang 10.30 juga kamu dah selesai pun buat tugasan-tugasan tu dan boleh terus hantar. So lepas 10.30 kamu dah tak payah fikir dah berkenaan dengan RBT. Begitulah kurang lebih perjalanan jadual kita, kenapa kita diberikan tambahan waktu. Sama je dengan sebelum ni. Tapi sebelum ni kita guna masa kurang lebih 1 jam untuk sesi PDPR dan Google Meet. Kemudian saya beri kebebasan kepada kamu untuk buat tugasan. Walau bagaimanapun saya minta hantar sebelum kelas minggu hadapan begitu. Tetapi kali ini dia bagi waktu khas untuk kamu. Jadi dia cadangkan lepas habis kelas kita yang sesi Google Meet, kamu teruslah buat dia punya tugasan. Jadi menjelang 10.30 sepatutnya kamu dah boleh siap. Walau bagaimanapun untuk kelas kita, tetap tugasan saya bagi masa 1 minggu. Kalau kamu tak sempat siap sehingga jam 10.30 pun tak ada masalah. Kamu continue buat sahaja pelan-pelan. Kamu hantar melalui link yang saya berikan tu sebelum kelas minggu hadapan. Supaya saya boleh semak tugasan kamu tu dalam minggu yang sama dan tunjuk balik pada kamu. So, itulah kurang lebih perubahan jadual waktu PDPR kita yang baru ya. So sekali lagi setiap hari Khamis jam 8.30 hingga 10.30 itu waktu PDPR kita. Walau bagaimanapun saya ambil sebahagian saja waktu untuk sesi Google Meet. Jangan risau, kita takkan Google Meet 2 jam. Kan? Pengsan kita kalau Google Meet 2 jam. Kan? Tidak, saya ambil waktu sedikit saja. Okey, baik. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, saya nak buat sedikit semakan tugasan bagi kawan-kawan yang dah hantar tugasan. Mari kita lihat sebentar mana paparan saya ni. Paparan saya, okey.
Okey, saya harap kamu boleh dengar suara saya dengan jelas dan juga nampak paparan saya ya. Sebelum kita lihat ini tugasan ini, sila isi kehadiran. Link saya dah berikan, juga ada di ruangan chat linknya. Okey. Okey, kita semak dulu sekejap tugasan. Ramai kawan-kawan dah hantar. Okey. Saya akui memang banyak sedikit soalan pada minggu lalu, ada 12 soalan, siap ada ekstra lagi tugasan. Tetapi ramai kawan-kawan kita buat dengan cantik. Tahniah, terima kasih. Okey, kita lihat ini adalah Nur Farzana. Banyak dia hantar dekat saya 6 helai. Alamak. Terima kasih lah. Okey, cantik dia buat. Okey. Semuanya dah berjawab. Okey. Kawan kita ni ada warna, so dia boleh buat lah color wheel ni ya. Roda warna ni saya minta buat bagi yang ada kemampuan saja, tapi tak ada kemampuan warna untuk buat pun cukup sekadar jawab soalan nombor 10 saya ni pun dah cukup dah. Okey, ini kawan kita yang pertama, ni kawan kita yang kedua pun cantik juga, Nur Atirah daripada 106 ya. Ada color wheel dia ni, cantik color wheel dia. Okey. Okey. Baik, kita teruskan lagi, kita tengok tugasan seterusnya. Iman Danish 102. Okey, Iman Danish dah hantar semua soalan, dah jawab cantik Iman Danish. Okey, no problem. Okey. Okey, thank you. Seterusnya lagi saya lihat siapa ni? 106 Siti Nur Atika. Okey, selesai semua. Cuma Siti Nur Atika macam tertinggal dua soalan. Soalan nombor 11 dan 12. Saya rasa dia lupa ambil gambar ni. Mungkin dia dah buat ni. Soalan 11 dan 12 dia lupa ambil gambar. Tak apa, boleh hantar semula untuk soalan 11 dan 12 dalam borang tu. Nanti saya semak kalau ada masa ya. Okey. Seterusnya kawan kita lagi 106 Putri Nur Amira. Okey. Cantik tugasan dia. Cumanya sama juga tadi macam macam Atika. Tertinggal soalan nombor 11 dan 12. Saya rasa ni pun sama juga ni, lupa nak ambil gambar. Walau bagaimanapun nanti boleh hantar je soalan 11 dan 12 kalau ada masa ya. Okey. Yang ini saya dah buat semakan. Okey, baik semuanya. Betul. Seterusnya Muhammad Hakim. Muhammad Hakim 102. Okey, semua soalan dah jawab Muhammad Hakim, no problem, cantik. Okey, terima kasih. Seterusnya Syamim juga daripada 102. Syamim tugasan dah hantar. Okey. Sekejap saya admit kawan kita masuk. Okey. Syamim. Okey, Syamim semua soalan dah dijawab sampai nombor 12. Baik, the last one. Sebenarnya dia orang yang pertama hantar. Syamini daripada 106. Cantik tugasannya, colourful. Okey. Cantik. Color wheel pun cantik. Okey, baik, terima kasih. Baik, inilah tugasan-tugasan kawan-kawan kita yang dah hantar. So, bagi kawan-kawan yang belum hantar tugasan, boleh hantar melalui link. Walaupun dah lepas tarikh, tak ada masalah. Kamu siap, ambil gambar, hantar sahaja. InsyaAllah nanti saya akan semak. Tak ada masalah ya. Link tu akan aktif sampai bila-bila. So, kamu boleh hantar walaupun dah terlepas tarikh dia. Okay? Jangan pula tak hantar. Ada masa hantarlah. Ambil gambar dan hantar. So, saya boleh tengok kerja kamu, tugasan kamu. Okay, mungkin sedikit sebagai motivasi kamu ya. Bila kita buat tugasan, okey, sebenarnya dia membantu kita. Okey, kalau kita baca sahaja tanpa tulis, mungkin kita ingat sedikit. Kita buat catatan, kita ingat lebih sedikit. Catatan kita cantik, kita bagi banyak usaha, bubuh warna dan sebagainya. Ada lukis-lukis kartun ke sikit-sikit, lagilah kita ingat kan. Mungkin sebab bukan penulisan kita tu, mungkin sebab kartun tu yang kita ingat. Mungkin. Tapi itulah, apabila kita bagi lebih usaha di dalam tugasan kita, insya-Allah kita lebih ingat. Seperti yang kamu tahu, RBT ni pun dia memang ada banyak perkataan-perkataan baru, istilah-istilah baru yang menyebabkan kita agak sukar sikit nak ingat. So, usaha-usaha ekstra inilah dengan nota yang kita buat cantik-cantik, insya-Allah akan bantu kita lebih ingat lagi istilah-istilah yang khas itu. Okey, baik. Kita teruskan. Saya admit sekejap kawan kita.
Selamat datang kawan-kawan yang baru datang. Okey, kita dah ada kurang lebih 14 orang sekarang ini. Okey, kita baru bermula, kita baru selesai saja lihat tugasan-tugasan yang kawan-kawan kita dah hantar. Yang belum hantar, tolong hantar ya. Okey, baik, kita teruskan sesi kita. Kelas hari ini, saya nak check it bahagian indeks dahulu. Okey, jadi kamu pun boleh tulis bahagian indeks di dalam buku tulis kamu yang dah ready buku tulis bersama kamu. Saya besarkan sedikit bahagian sini. Okey. Kita isi dulu sekejap bahagian indeks, sama-sama kita isi. Saya dah isi dah awal pagi tadi. Okey, bilangan 4 ya. Kita dah 4 kali kelas kita. Okey, bilangan 4. Minggu ini adalah minggu ke-6. Okey, bilangan minggunya, minggu ke-6. Tarikh hari ini 25 Februari. Tajuk kita adalah 1.1.3 prinsip reka bentuk. Okey. Buat catatan dulu sikit di bahagian indeks. Okey. Bahagian indeks ni dia akan bantu kita nantilah untuk apa ni? Keep track ataupun senarai semak kita dah jumpa berapa kali kelas kita, so kita tertinggal kelas ke sebagainya, kita boleh rujuk di sini. So ini penting untuk kamu tulis ya. So kawan-kawan yang ada buku tulis, okey, keluarkan buku tulis dan isi dulu bahagian indeks ni. Tajuk 1.1.3 prinsip reka bentuk ya. Okey. Baiklah, kita lihat kandungannya hari ini. Jangan risau, tak banyak macam minggu lalu, kita simple-simple saja. Okey? Simple-simple saja minggu ni. Jangan takut. Okey. Kita tengok tajuk kita hari ini. Alright. Okey, tajuk kita hari ini adalah 1.1.3 prinsip reka bentuk. Tengoklah sikit saya punya tajuk ni. Tajuk saya hari ni ada bertemakan kapal-kapal dan awan-awan. Kamu pun boleh buat macam ni kan? Okey. Baik, tajuk kita 1.1.3 merujuk buku teks. Kawan-kawan yang ada buku teks fizikal boleh tengok buku teks muka surat 9 hingga muka surat 11. Oh, sikit saja. Muka surat 9 hingga muka surat 11. Soalannya pun ada sikit saja. Ada 8 soalan sahaja. InsyaAllah, jangan risau ya. So, lagi sekali saya tunjuk overview kita hari ini. Apa yang kita nak buat hari ini. Bermula muka surat 9. Okay. Kita ada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Habis. Ya, 8 soalan saja. Okay. Very simple one. Baiklah. Jadi saya rasa kita terus mulalah kan. Kita terus mulalah. Saya harap suara saya jelas. Kamu boleh dengar. Dan paparan juga nampak. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh chat di sini ataupun on mic sahaja untuk bertanya. Okey. Jangan risau, sesi ini saya buat rakaman seperti biasa. Bagi yang ada urusan lain ataupun tak berkesempatan, nanti saya upload link YouTube, kamu boleh tonton semula ya. Okey, kita terus sahajalah. Okey. Kepada soalan kita yang pertama, macam biasalah kita tengok soalan, kita tengok jawapan dan saya bagi insyaAllah penerangan ringkas sikit kepada kamu. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Soalan 1. Apakah maksud prinsip reka bentuk? Itu tajuk kita, prinsip reka bentuk kan. Dia tanya kita teruslah. Apakah maksud prinsip reka bentuk? Baik, kita lihat tag warna merah di sebelah sini. Okey. Seperti biasalah, kamu fahamlah, banyak istilah-istilah di dalam RBT ni memang ayatnya agak berbelit sedikit, tapi tak mengapa. Kita lihat dulu ayat buku teksnya, sebab kalau ditanya dalam peperiksaan, inilah jawapannya. Okey. Kita akan fahamkan nanti bila insyaAllah kita akan buat sedikit tugasan-tugasan amali ringkas. InsyaAllah kita boleh faham lebih lanjut lagi.
Okey, prinsip reka bentuk dia tanya kita maksud. Ini dia. Prinsip reka bentuk ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Okey, jadi itu jawapan yang saya nak kamu tulis dekat soalan 1 ni. Tetapi sedikit penerangan saya. Bermaksud prinsip reka bentuk ni, kita adalah nak membentuk konsep sesuatu benda yang kita nak reka bentuk. Dalam bahasa Inggeris, design. Design ni boleh jadi macam-macam. Reka bentuk ni boleh jadi macam-macam. Jadi sebagai contoh, mungkin saya akan minta pelajar reka sesuatu benda lah. Okey, benda produk tu macam saya kata, okey, kamu cuba reka sebuah kerusi. Contoh produk. Okey, ataupun kamu cuba reka sebuah lampu tidur. Kalau kamu nak buat sebuah lampu tidur, macam manakah bentuk lampu tidur itu? So, sewaktu kita nak mereka bentuk sebuah produk tu, sebagai contoh katakanlah di sini lampu di bilik tidur. Okey, jadi apakah prinsip-prinsip yang kita nak gunakan? Inilah dia yang akan kita pakai sewaktu membuat lakaran ataupun reka bentuk awal itu. InsyaAllah nanti kita cuba buat satu lakaran menggunakan prinsip-prinsip ini dan juga elemen-elemen ini. Itu tugasan saya. Actually, itu tugasan minggu hadapan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Tapi hari ini kita lihat teori dia dulu, apa maksud dia, apa takrifan dia. Okey ya. So, ini dia prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk. Okey, inilah dianya. Jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, kita terus sahaja lihat soalan nombor 2. Dia tanya kita, apa itu prinsip reka bentuk? Semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 prinsip reka bentuk. Macam biasalah, saya buat dalam bentuk peta buih. Kamu ikut kesesuaian, keselesaan kamu. Kamu nak buat cantik-cantik, buat peta buih pun boleh. Kalau kamu rasa nak cepat, kamu nak buat list A, B, C pun boleh. Prinsip reka bentuk A apa, B apa, C apa. Okay, sampailah 7 pun boleh, tak ada masalah. Ya. Mana-mananya. Ni saya tunjuk contoh. Okay, ini dia prinsip reka bentuk yang berwarna orange ni. Okay, inilah dianya. Prinsip reka bentuk ada 7. Yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, pengulangan. Kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. So, 7 prinsip reka bentuk. Baik, saya nak kamu senaraikan dulu di situ 7 prinsip reka bentuk ini. Sekejap lagi soalan seterusnya kita akan lihat satu persatu berkenaan dengan setiap ini, apakah yang dimaksudkan dengan ke-7 prinsip reka bentuk ini. Dan akhir sekali, bagaimanakah kita nak gunakan ke-7 prinsip ini di dalam lakaran kita. Okey. Oh, ada kawan chat lah. Saya tak tengok ni. Sekejap tengok. Oh, siap dah semua soalan kawan kita laju. Memang saya post awal sikit. Saya post malam tadi. Okey. Sebab kelas awal pagi supaya kamu dapat makluman awal. So, okey. No problem. Kawan-kawan yang dah selesai tahniah. Terima kasih. Dah siap. Kita lihat, dengar sedikit dulu penerangannya. Sekejap lagi boleh hantar saja terus ya. Okey. Tahniah Iman. Baik. Saya pergi soalan ketiga. Soalan ketiga ini kita pergi satu persatu lah. Jadi soalan ketiga ni dia tanya berkenaan dengan keseimbangan dulu ya. Okey, kita lihat. Soalan 3. Terdapat 2 jenis keseimbangan, iaitu kita tengok di sini. 2 jenis keseimbangan. Okey. Yang pertama, keseimbangan simetri ataupun dalam kurungan keseimbangan formal dia panggil. Yang kedua, keseimbangan asimetri ataupun tidak formal. Okey, kita baca sedikit ayat dia ya. Keseimbangan simetri, yang pertama dulu, mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagiannya. Manakala keseimbangan asimetri pula bersifat sebaliknya, tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Jadi sewaktu kita mereka bentuk nanti, tak kisahlah apa-apa saja yang kita reka. Okey. Dia ada, perkara pertama adalah berkaitan dengan keseimbangan. Kita ada 2 pilihan. Adakah kita nak buat kita punya rekaan itu dia seimbang
keseimbangan simetri. Dia simetri. Maksud dia kiri dan kanan dia sama. Ataupun kita nak buat dia keseimbangan asimetri. Maksud dia tak seimbang lah tu. Kiri bentuk lain, kanan bentuk lain. Nampak tak? Ini sebuah sofa, dia tak buat sama. Sebelah kanan ni lain sikit, tinggi sikit. Sebelah kiri ni rendah sedikit. So dia panggil keseimbangan asimetri. So kita akan guna ini di dalam rekaan-rekaan kita nanti. InsyaAllah minggu hadapan. Okey, saya teruskan saja bahagian teori ni ya, laju sikit. Soalan nombor 4. Pengulangan bermaksud, okey, dia tanya kita berkenaan dengan pengulangan yang kedua prinsip yang kedua. Okey. Pengulangan bermaksud, dia kata apa? Penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Di dalam reka bentuk dia, sebagai contoh yang ditunjukkan kepada kita dalam buku teks ni, dia nak buat jam. Okey. Dia nak design satu jam dinding. Apa dia buat? Dia lukis satu bentuk. Dia ulang sahaja bentuk yang sama. Nampak? Dia ulang. Kemudian dia letakkan warna yang berbeza-beza. Terus reka bentuk dia dan nampak menarik. Jadi ini, konsep ini kita boleh gunakan di dalam rekaan kita nanti. Kalau kamu perasan, konsep yang sama saya gunakan di dalam saya punya banner. Betul tak? Di dalam banner saya. Kan saya ulang tu. Ada boat, ada awan, ada ombak, ada gunung. Kemudian saya ulang balik. Ada boat, ada awan, ada ombak, ada gunung. So, ni pengulangan lah ni. Saya ulang. Dia akan jadi satu rekaan ataupun corak. So, sama saja ya. Jadi, itu konsep-konsep ni insyaAllah kita akan gunakan di dalam rekaan kita nanti. Ya. Okey, itu adalah soalan nombor 4. Boleh ya? Soalan nombor 5 diteruskan. Soalan nombor 5 kita lihat. Terdapat 4 bentuk pengulangan. Okey, masih di dalam prinsip pengulangan. Dia ada 4 bentuk. Kita lihat. Apakah 4 bentuk pengulangan itu? Bersudut ataupun pola. Susunan siri. Selari. Atau berjejari. Okey. Contoh-contohnya tak ditunjukkan di sini satu persatu. Saya nak tunjuk contoh dengan kamu sekarang pun agak terhad sikit sebab saya nak kena lukis. Saya akan tunjuk dengan lebih detail sewaktu kita buat produk kita nanti. Okey? Waktu kita buat tugasan kita minggu hadapan. Yang ada contoh sedikit saya boleh tunjukkan di sini adalah, kita tengok. Pengulangan bersudut ataupun pola. Ini bersudut, nampak? Okay, bersudut 0 darjah, ni 0 darjah, lepas tu dia turun sikit 270, turun sikit 180, turun lagi, dia dalam bentuk bersudut 90 darjah. So dia susun dalam bentuk bulatan. Itu kita panggil dia pengulangan dalam bentuk bersudut. Bersiri pula tadi sebagai contoh yang saya buat. Bersiri ni yang macam saya buat ni. So, dia dalam satu garisan. Dia berulang dalam satu garisan lurus saja. So, saya ulang yang ni. Ini dia set dia. Kemudian saya ulang lagi. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Itu kita panggil dia sebagai bersiri. Kalau selari pula macam mana? Kalau selari saya ada 2 set. Sebagai contoh begini. Saya ada 2 set. Oh, sorry. Salah copy. Saya ada 2 set sebagai contoh. Saya ada 2 gambar rajah ni. Okey. Satu garisan. Kemudian garisan kedua. Dia sama. Atas dan bawah. Dia berlawanan macam ni. Okey. Nampak? So, kita panggil dia selari. Dia ada 2 garisan. Atas pun berulang, bawah pun berulang. Okey? Itu contoh sikit lah. Saya boleh tunjuk dengan kamu. Okey? Kalau berjejari pula, dia dalam bentuk garisan yang macam dekat sebelah ni. Dia ulang. Tetapi dia nampak garisan dia mengikut bentuk bulatan ataupun jejari yang sama. Okey? Kurang lebih begitulah. Ya? Kita tak perlu tahu semua pun. Nanti kita pakai apa yang kita pakai nanti kita nampak contoh-contoh dia sewaktu kita buat projek. So untuk soalan nombor 5 itulah 4 jawapannya. Bersudut,
susunan bersiri, selari atau berjejari. So 4 jawapan kamu di sini. 1, 2, 3, 4. Okey, kita teruskan seterusnya. Okey, selamat datang kawan-kawan kita yang baru datang. Okey, kita dah di pertengahan kelas sekarang ini ya. Jangan risau, yang kamu terlepas tadi kamu boleh tonton rakaman selepas ini. InsyaAllah saya akan update di YouTube. Saya akan beri pautannya, kamu boleh check. Okey. Baik. Kita lihat soalan seterusnya, iaitu prinsip seterusnya, apakah tujuan kontras? Dia tanya soalan nombor 6, apakah tujuan kontras? Okey, prinsip seterusnya adalah kontras. Kita lihat di sini dia kata apa? Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Okey, ada banyak perbezaan. Jadi dia masukkan kedua-dua perbezaan tu di dalam reka bentuk dia. Sebagai contoh, berkenaan dengan tekstur, dia ada bahagian yang kasar, ada bahagian yang licin. Dia nak buat produk dia. Ataupun kedudukan, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada yang menegak, ada yang melintang. Jadi pendek kata, kita mesti akan masukkan elemen kontras ini ke dalam kita punya rekaan ataupun reka bentuk kita nanti. Warna, ada bahagian yang guna warna terang, ada bahagian yang guna warna gelap, supaya dia nampak menarik. Takkanlah produk kita tu satu warna saja kan? Nampak tak cantik lah kan? Sebagai contoh, saya ada power bank. Power bank juga jadi contoh. Okay. Ada yang berwarna gerak, warna hitam. Ada yang berwarna biru dekat sini. Mestilah kita gunakan beberapa skema warna supaya dia nampak menarik. Okey, saiz. Ada saiz besar, ada saiz kecil, bentuk ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bersegi, ruang, jauh dan dekat. Okey, antara lain maksud dia memang kita akan gunakan perbezaan kontras ini di dalam rekaan kita nanti. Okey, itu adalah soalan nombor 6. Baik, saya teruskan soalan nombor 7. Apakah tujuan kepelbagaian? Okey, tag warna ungu ya, nombor 7. Boleh tengok di sebelah. Okey, ini panjang sedikit. Kita cuba lihat. Dia kata apa? Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Okey, maksud dia di sini, bentuk kita tu ada pelbagai elemen. Ada banyak elemen. Dia tunjukkan kita di dalam bentuk lukisan di sebelah sini. Di dalam lukisan ni macam-macam elemen ada. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu ingat lagi ya, dia guna rupa geometri, betul? Bulat. Dia guna rupa geometri. Kemudian dia masih guna rupa geometri lagi, segitiga. Nampak? Dia ada pelbagai elemen. Kemudian dia pelbagaikan saiz bulatan dia. Bulatan tapi besar, sederhana, kecil. Nampak? Pakai saiz geometri saja dia boleh buat lukisan. Kemudian ada tak dia guna organik dekat sini? Ada tak? Rupa organik. Ada. Ini dia guna rupa organik. Nampak? Ini organik. Okey. Jadi dia gabungan pelbagai. Ada yang pakai geometri, ada yang pakai organik. Jadi dalam dia punya rekaan tu akan jadi lebih menarik. Dia buat gabungan. Okey. Itulah maksud soalan nombor 7, tujuan kepelbagaian. Baik. Saya terus sahaja. Okey, kita lihat soalan last, soalan nombor 8. Tapi soalan ni dia ada 3 bahagian di sini. Kita lihat lagi 3 prinsip yang terakhir ya. Yang pertama, kesatuan. Okey, kesatuan di sini kita lihat. Kesatuan bermaksud, kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung. Okey, untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Kita dah belajar elemen reka bentuk sebelum ni. So, dia ambil beberapa elemen, dia gabungkan. Kita panggil dia sebagai kesatuan lah. Okey, semestinya kita akan guna ini di dalam prinsip kita. Sebab mana mungkin kita pakai satu elemen sahaja. Okey, semestinya kita pakai garisan, rupa, tekstur, warna. Mesti kita ada gabungan. Jadi, gabungan itu dia panggil sebagai kesatuan. Baik, kita lihat lagi yang seterusnya, keringkasan. Keringkasan dengan tag warna oranye tengok di sini. Keringkasan bermaksud idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Kadang-kadang kita punya rekaan tu simple saja.
ringkas saja rekaannya, tetapi dia jadi sangat menarik, ya. Okey, sebagai contoh, dalam buku teks dia bagi kita 2 kerusi, okey, kerusi yang rekaannya kita kata minimalistik lah, simple tetapi sangat menarik. Okey. Yang ni pun cantik, yang ini pun cantik. Dua-dua pun simple sahaja, ya. Okey. Baik, kita lihat yang terakhir iaitu harmoni. Apakah maksud harmoni? Tengok di sini. Okey, harmoni. Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Bermaksud rekaan kita itu secara keseluruhannya, penggunaan warnanya cantik, kita tengok pun seronok. Jadi itu yang dianggap sebagai harmoni. So semestinya kita akan guna kesemua prinsip-prinsip reka bentuk ini di dalam rekaan kita nanti, ya. Okey. Baik, soalan saya ada 8 ini sahaja. So, apa saya nak kamu buat? Macam biasa, salin saya punya soalan. Okey. Kemudian, cari jawapannya dekat sebelah sini dan masukkan di tempatnya. Okey, selesaikan. Kemudian, ambil gambar dan send pada link yang saya berikan. Okey, sebelum tu, kita belum habis. Okey, cuma bahagian tugasan minggu ini dah habislah sebab ada 8 soalan saja. Baik, seterusnya, saya nak cerita sedikit berkenaan dengan tugasan minggu hadapan. Apa kita nak buat. Okey, supaya kamu ready. Kita tengok tajuk dia sedikit. Minggu hadapan punya tajuk. Kita tak boleh buat minggu ni sebab saya pun ada preparation nak buat juga. Tajuk dia agak panjang sikit. Okey, minggu hadapan tajuk kita adalah 1.1.4. Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, bermaksud kita kena buat satu projek, kita kena buat satu rekaan menggunakan semua elemen yang kita dah belajar dan juga prinsip. Okey, tengok balik. Prinsip baru belajar hari ni lah. Ini dia prinsip. 7 prinsip ini kita akan guna di dalam rekaan kita. Kemudian elemen. Elemen pula yang minggu lalu. Ini dia. 7 juga elemen. Jadi dua-dua ini kita akan gunakan dia di dalam rekaan kita. Apa yang kita nak reka? Kita akan reka sama-sama minggu hadapan ni. Tapi saya bagi kamu makluman awal lah dulu. Di dalam buku teks, dia reka jam tangan. Kita tak nak reka jam tangan. Kita nak reka benda lain. Tapi saya tak nak tunjuk contoh lagi. Saya bagi makluman awal sahaja supaya kamu boleh buat research. Apa kita nak reka? Kita nak reka logo kelas kamu. Yang kelas 102, dia akan cuba buat rekaan logo kelas 102. Yang kelas 106, kita akan cuba buat rekaan logo kelas 106. Tetapi bukan sembarangan logo. Logo yang kita nak cuba buat itu, mestilah kita gunakan kesemua elemen, ada 7 tadi, dan juga prinsip ini di dalam rekaan kita. Kita tak pakai semua, tetapi kita pilih-pilih yang mana satu nak pakai. So, insyaAllah minggu hadapan saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak menggunakan prinsip-prinsip reka bentuk ini di dalam kita punya rekaan logo kelas kamu. Saya bagi tahu kamu awal supaya kamu ada sedikit idea. Kamu boleh pergi Google, tengok dulu contoh-contoh logo yang menarik, macam mana bentuk yang kamu rasa-rasa teringin nak buat, ya. Kemudian minggu hadapan kita akan sama-sama buat menggunakan prinsip-prinsip ini dan elemen-elemen reka bentuk ini. Okey. Juga saya pesan kamu awal supaya saya nak kamu bersedia, kamu mesti ada pensel minggu hadapan. Kita nak lakar, kita nak lukis, mesti pakai pensel. Dan pastikan pensel kamu itu tajam. Pensel tumpul tak boleh lukis. Pensel mesti tajam. Ya? Apa-apa pensel boleh. HB boleh, 2B boleh, tak kisah pun. Ya? Tetapi pensel, sebatang pensel dan pensel itu tajam. Baik. Itu yang akan kita buat pada minggu hadapan. Saya harap kamu bersabar dulu minggu ini. Okay? Minggu ini kita terpaksa buat note dulu. Minggu depan saya tak ada soalan-soalan dah. Saya hanya nak buat projek. Iaitu tajuk kita, 2 tajuk sekali sebenarnya. Iaitu 1.1.4
1.1.4, okey, dan kita terus sambung kepada membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk 1.1.5 di dalam satu tugasan, iaitu kita nak buat logo. Okey, hopefully minggu hadapan logo kita boleh siap lah dalam masa 2 jam tu. Okey, kita boleh siapkan logo kita tu. Okey, pada minggu hadapan. So saya bagi tahu awal supaya kamu bersedia. Maksud bersedia itu adalah cari pensel, bagi tajam-tajam, kemudian buat sedikit research, ya, buat sedikit kajian, tengok di Google, tengok gambar-gambar apakah logo-logo yang menarik yang kamu rasa sesuai untuk kamu jadikan logo kelas kamu. Okey, jadi itu sedikit saya kongsikan apa akan berlaku pada kelas minggu hadapan. So kelas minggu ini soalan 1 hingga 8 sahaja, ya. Ada bahan yang perlu disediakan ke? Tak ada bahan apa-apa, jangan takut. Saya hanya minta kamu ready tadi apa? Pensel, sebatang pensel, kemudian buku tulis, kita nak lukis dalam buku tulis. Okey, cukup, that's it. Kemudian saya nak kamu research. Kalau ada masa, cubalah Google, YouTube, tengok macam manakah logo dibina. Minggu hadapan kita akan buat bersama-sama. Okey, tujuan kita, kita akan dapat satu logo kelas kamu. Mungkin lepas itu kita boleh buat pertandingan ke. Kalau nak pilih yang mana yang menarik, kan? Logo yang menarik nanti kita pilih lah, kan? Kita vote, kita buat voting system. Okay? Kita vote siapa yang suka yang mana satu. Okey, saya rasa penerangan saya untuk hari ini ringkas saja, sampai di sini saja. Saya hanya ada 8 soalan. Kita buka untuk soal jawab lah sekarang ni. Kalau ada apa-apa persoalan nak tanya, boleh chat ataupun boleh on mic. Tak ada. Tak ada, laju Iman, tak ada. Okey. Ada juga kawan-kawan yang masih baru masuk lagi. Okey. Tak ada. Okey. Jangan left lagi sekejap, tunggu sekejap. Okey. Bagi kawan-kawan yang baru masuk, jangan risau. Sesi ini kita ada rakaman. InsyaAllah saya akan upload lewat sedikit hari ini, sebab sekejap lagi saya terpaksa jaga SPM. Okey. Jadi kena pergi sekolah sekejap lagi. Sekarang ni saya di rumah ni. Okay, sekejap lagi saya kena pergi sekolah. So mungkin lewat petang sikit saya akan upload rakaman YouTube. Kamu boleh lihat di sana, saya dah boleh lihat baliklah penerangan ringkas saya. Okey, kawan-kawan yang lain-lain, kalau tak ada soalan ataupun kalau ada soalan nanti boleh tanya di channel Telegram. Okey, macam biasalah sebelum last ni saya nak tengok ni berapa ramai. Tak apa, tak on kamera, dia tak mandi. Nak tengok sikit muka. Oh, laju ya. Oh, ramai. Irfan ada. Pak Is. Lap-lap muka tu Pak Is mandi ke belum tu? Pak Is berbaring lagi Pak Is. Ya Allah. Lagi-lagi nak tengok. Nak selfie. Lutfi ada. Lagi mana kawan kita? Syamini ada. On lah kamera nak selfie ni. Cepat. Okey, saya share skrin ni supaya kamu nampak. Mana dia skrin saya. Okey. Cepat. Ada orang kata tak mandi lagi. Hai, siapa tak mandi lagi? Ya Allah, Pak Is. Pak Is terlelap. Macam mana Pak Is boleh terlelap, Pak Is? Okey. Cepat on. Nak selfie. Okey. Ready. Terlelap tapi masih dengar. Macam mana tu Pak Is terlelap masih dengar ni? Kau ni. Okey. Baik. Ready. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Lagi. Last one. Pak Is, come on. 1, 2, 3. Okey, baiklah kawan-kawan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Apa-apa boleh mesej saya di channel Telegram. Jangan lupa buat research sikit. Kita nak buat logo, ya. Okey, bye-bye. Cikgu. Alright, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sama-sama, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye-bye.
Cikgu, sekolah kena pakai rencana ke tak? Dah kena. Tak apa, nanti datang dulu, nanti boleh beli dekat koperasi. Datang saja dulu, no problem. Sebab nak beli sekarang pun koperasi pun saya rasa tak beroperasi lah waktu SPM ni. Sebab koperasi tu di sebelah Dewan SPM. Jadi macam mana nak buka koperasi? Tak boleh buka. Tak apa, nanti datang je dulu. Lepas tu minggu pertama datang tu uruskanlah, belilah lencana dan sebagainya. Jangan risau. Okey, sama-sama. Ada kawan chat. Okey. Kenapa kita buka Lagi sekali Syamini. Kenapa buka sekolah lambat? Kenapa buka sekolah lambat? Sebab kita nak kena bagi selesai SPM. SPM belum selesai. Kemudian lepas selesai SPM, kemudian kalau kita lihat, perhatikan vaksin pun baru sahaja sampai. Ya. Kita punya Perdana Menteri adalah orang pertama yang terima vaksin semalam. Okay. So lepas ini, itu kira fasa 1 vaksinasi. Kemudian insyaAllah akan disebar luaslah kepada semua rakyat Malaysia. Jadi dah ada vaksin dan semua, kita harap COVID-19 ni akan kuranglah memberikan kesan kepada kita dan kita boleh jalani kehidupan seperti biasa. Balik boleh datang sekolah macam biasa insyaAllah. Pelan-pelan. So sesi persekolahan kita buka April, 1 April. Okey, kawan-kawan yang lain, jangan lupa isi kehadiran. Kita ada ramai tadi, jangan lupa isi kehadirannya. Saya kena recordkan tu kehadiran kamu, so tolong isikan kehadiran. Okey. Dah isi dah. Dah isi dah. Alright Iman. Okey. Okey, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okey, bye-bye. Bye.